Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, hari ini saya nak berkongsi sikit berkenaan dengan penghujung bab yang pertama dalam tajuk RBT tingkatan 1. So kita berada di penghujung bab yang pertama. So kita nak habiskan juga hari ini tentang bab 1. Nampak macam lambat lah. Memang lambat pun lah. Bila PDPR ni lambat lah mendengar saya pun. Dah sebulan dah terlibat dengan SPM. Alhamdulillah semalam baru berakhir. Okey. So hari ni kita nak habiskan bab 1. InsyaAllah nanti bersemuka kita boleh masuk terus bab yang kedua. Okey. Hari ni kita nak tengok tentang peranan reka bentuk tu sendiri. Okey. Pernah tak terfikir untuk menyelesaikan masalah? Pernah tak terfikir untuk menyelesaikan masalah? Jawapannya mestilah pernah. Betul. Kita tengok kat sini. Kat sini ada satu problem yang diletakkan dalam buku teks awak. Okey. Problem dia simple je. Bagaimana kita mampu untuk naik bangunan, okey, tapi bangunan tu tak ada lift, tak ada tangga. Macam mana kita nak naik bangunan yang bertingkat tanpa ada lift dan tanpa ada tangga? Cuba fikirkan. Okey. Itu satu masalah. Bila kita merancang fikirkan macam mana, lift tak ada, tangga tak ada. Dan biasanya, amalan biasa kita, kalau kita nak naik bangunan tinggi, sudah tentu melalui tangga, sudah tentu melalui lift. Jadi ni bangunan tak ada tangga, tak ada lift. So, how we go up there? Macam mana nak pergi ke atas tu? Okey. Tak payah jawab pun tak apa. Okay, saya nak tunjukkan itu adalah bagaimana kita nak memikirkan kalaulah kita dah belajar reka bentuk ni, kita mampu untuk berfikir tentang apakah kaedah ataupun cara untuk kita naik ke atas sana. Itu pentingnya untuk kita belajar reka bentuk. Dia bukan sahaja kita nak belajar nanti untuk buat penawaran kepada pelanggan kita yang kita mampu untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kita nak berkhidmat kepada masyarakat, berkhidmat juga kepada diri kita, berkhidmat juga kepada negara tentang apa yang boleh kita tingkatkan dalam bidang reka bentuk ini. Okey, jom kita tengok. Sudah tentu bila kita belajar reka bentuk, kita tahu tentang penggunaan teknologi itu akan semakin meningkat. Okey, akan semakin meningkat. Dan taraf kehidupan kita juga akan bertambah baik kerana dengan teknologi banyak benda akan dipercepatkan. Okey, jom kita tengok apakah peranan kepada individu. Okey, apakah peranan kepada orang perseorangan? Kepada individu. Apa yang kita dapat daripada dengan adanya reka bentuk dan teknologi? So, dia akan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Biasa tak kita tengok rumah desainnya lain-lain? Biasa tak tengok laptop desainnya lain? Biasa tak tengok pen desain dia lain? Biasa tak tengok handphone desain dia lain? Biasa tak tengok bekas pensil desain dia lain? Kenapa wujud macam tu? Dia akan memberikan kebebasan yang berlainan. Kebebasan untuk memilih reka bentuk yang berlainan. Sama ada kita mampu tak untuk beli barang tu, kita suka tak kepada barang tersebut. Jadi itu yang ditawarkan oleh reka bentuk dan teknologi. So, daripada situ juga, sudah tentu akan menjadikan pengguna lebih kreatif. Okay, pengguna akan lebih kreatif. Ada orang dia suka guna benda yang konvensional. Contoh botol air. Ni botol air biasa, buka macam ni. Ni botol air biasa. Ada yang ni kebebasan untuk memilih, tapi dia akan meningkatkan kreativiti. Ada yang suka mungkin botol airnya bentuk macam ni. Boleh gantung kat beg. Dia pegang. Lebih cantik. Nampak tak? So itu yang ditawarkan oleh reka bentuk dan teknologi. Okey. Kemudian kita menggunakan sumber alam secara terhad dengan bijak tanpa menyebabkan pembaziran. Okey, ni tanpa menyebabkan pembaziran. Okey. So kita akan syukur kerana kehidupan kita dimudahkan. Okey. Dan penghasilan reka bentuk tu dia akan jadi macam
macam-macam, multiple, serba boleh. Iaitu range of idea, macam-macam. Dia lagi canggih. Jadi itu yang kita akan rasa peranan dia sangat-sangat besar kepada individu. Okey, apa pula yang boleh dibantu dalam masyarakat? Dari sudut peranan yang kebentuk terhadap masyarakat, dia akan melindungi dan memelihara etika sosial. Kita ada satu standard. Contoh, bila kita tengok antara hikmah yang berlaku di waktu COVID ini adalah ramai di kalangan kita sangat cakna tentang SOP, bagaimana untuk kita elakkan daripada jangkitan COVID-19. So, kita banyak pergi mana-mana, kita nak basuh tangan, kita nak pakai sanitizer, kita nak pakai mask dan sebagainya. So, itu tanda kita faham berkenaan dengan apa yang sepatutnya. Kalau perasan, kita tak perasan tu adalah sebahagian daripada reka bentuk. Tapi sebenarnya, di belakang kepada SOP yang dibuat tersebut, ada orang yang dah design. Ada orang yang dah reka apakah kaedah yang penting untuk elak daripada jangkitan COVID. Kita jangan nampak bahawa reka bentuk ni mesti buat produk. Dia bukan semata-mata produk, tapi dia boleh jadi sistem kerja, boleh jadi pelaksanaan kerja. Kalau awak duduk dalam kelas sekalipun, reka bentuk dah bantu awak macam mana nak dusun awak dalam kelas. Bagaimana untuk tentukan siapa yang ada kat depan, siapa yang ada kat belakang. So, itu pun sebahagian daripada reka bentuk. Cuma kita tak perasan. Okey, menyokong, melindungi dan mempelbagaikan etika budaya. So, dia boleh jadi asimilasi kepada budaya. Okey, melahirkan nilai-nilai estetika, nilai-nilai seni. Okay, dalam masyarakat. Mungkin contoh reka bentuk hari ni, kalau perasan pemakaian tanjak ataupun tengkolok, ada di kalangan rakyat Malaysia yang mula mempopularkan kembali pemakaian tengkolok, tetapi telah pun didesain, direka bentuk dengan bentuk yang baharu. Jadi dia nampak kreatif kat situ. Sebab tu yang dikatakan melahirkan nilai-nilai estetika. Kalau kita terlibat dalam kelompok tersebut, maka kita akan rasa nilai estetika lah. Kalau kita tak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok yang meningkatkan etika budaya dia, mungkin tak berasa sangat. Okay? Jadi, melahirkan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan sumber. Okay? Jadi, kita akan lebih kreatif dalam menggunakan sumber yang ada. Contoh, di sekeliling kita ada buluh. So, kalau kita tak belajar reka bentuk, kita tak tahu nak gunakan buluh tu untuk apa lagi. Kita tahu nak buat lemang je. Itu. Nak makan, tahulah. Tapi cuba kita buat, kita fikirkan. Apa lagi yang kita boleh sumbang ataupun tukar buluh yang ada di sekitar tempat kita untuk kita buat satu peluang pekerjaan yang baru. Mungkin buat rumah daripada buluh, mungkin sediakan kraft tangan daripada buluh. So, itu bermaksud kita kena kreatif menggunakan sumber yang ada di sekeliling. Okay? Itu peranan kepada masyarakat. Dan sudah tentu bila masyarakat menghargai reka bentuk yang ada, kita akan jadi lebih bertamadun. Okay? Lebih berdaya maju. Itu peranan reka bentuk terhadap masyarakat. Apa yang pengeluar dan negara dapat daripada reka bentuk ini? Pertama sekali, pengeluar akan dapat mengeluarkan produk berjenama negara. Hari ini, produk berjenama dalam negara banyak sebenarnya. Makanannya, pakaiannya, teknologi pembinaannya, macam-macam lagi yang dah negara kita buat. Okay, dah pengeluar-pengeluar buat untuk tingkatkan lagi produktiviti negara. Okay. Kemudian, negara juga dapat ataupun melindungi hak cipta rakyat. Contoh antara yang saya teringat kisah ni, bila sebut hak cipta rakyat, saya teringat kisah pendrive. Pendrive ni sebenarnya dicipta oleh siapa? Dicipta oleh rakyat Malaysia. Tapi waktu awal-awal
proposal tentang tamzah itu dihantar kepada pihak yang berwajib di dalam negara, mereka tidak ada sambutan. Tetapi Malaysia kita ni, dia mungkin warga negara Cina, and then dia pergi ke China ke ataupun Vietnam untuk dia ni sendiri, keluarkan sendiri produk tersebut di sana. Kita lambat sikit untuk terima. Tak tahulah, lambat tu mungkin sebab teknologi kita waktu tersebut tidak mampu untuk sediakan fasiliti membina tandas pada waktu tersebut. Okay, mungkinlah. Okay, so itu melindungi hak cipta rakyat kita. Nampak meningkatkan pendapatan negara, menjadi aset yang paling berharga, menjaga maruah dan keselamatan negara dan menjadi penanda aras kepada negara maju. Contoh macam di China. China adalah antara negara penanda aras tentang teknologi. Di sana banyak perkara-perkara teknologi yang berlaku dekat sana. Dan banyaklah produk-produk canggih di negara China. Dan hari ini dah masuk ke Malaysia sebahagiannya. Dan mereka juga antara negara, adalah negara yang pertama memperkenalkan teknologi paling baru, teknologi 5G. Yang menggunakan jalinan internet yang sangat-sangat tinggi, laju. Sebab itu kita kena belajar tentang reka bentuk. Okey, jom kita tengok pula etika dalam reka bentuk. Dia ada etika yang kita kena ikut. Sebab kena jaga beberapa perkara. Jaga individu, kena jaga masyarakat, kena jaga negara. Okey, so etika adalah nilai murni yang menjadi pegangan dan amalan kepada seseorang pereka bentuk. Dia mesti jadi amalan, jadi pegangan kepada seseorang pereka bentuk. Supaya hasil ciptaan tu tidak akan memudaratkan diri dia. Takkan juga memudaratkan orang lain. Sudah tentu ada benda yang dia mesti patuhi supaya dia tidak menyinggung sama ada perasaan dia ataupun perasaan masyarakat, perasaan negara atau perasaan negara lain. Jadi dia mesti yang pertama sekali dari sudut asli, originality tu. Okey, mestilah usaha sendiri. Dia buat sendiri, bukan plagiat. Tak boleh plagiat. Tak boleh tiru hasil kerja orang. Sebab itu dia mesti original. Okey, dia mesti original. Kemudian yang kedua, mesti jujur. Okey, jujur dalam menentukan harga. Bukan pergi buat harga, model dia RM20, awak jual RM3,000. Logik tak? Tak logik sebab dia akan membebankan pengguna. Sebab tu kena belajar macam mana nak tentukan harga. So dalam reka bentuk kita akan ajar macam mana nak tentukan harga. Ini awak akan belajar pada bab yang kedua ataupun yang ketiga nanti. Okey, nak tentukan harga dia ada kaedah dia. Sebab kena fikirkan modal apa yang awak keluarkan, bagaimana nak tentukan upah, bagaimana menentukan keuntungan. Kena belajar macam mana. Okey, nanti kita akan belajar dalam bab kedua ataupun bab ketiga nanti. Dan dia, produk yang kita hasilkan tu mestilah bermanfaat. Mestilah memberi manfaat kepada pengguna. Okey, mesti bermanfaat kepada pengguna. Okey, manfaat kepada pengguna. Sebagai semakin ramai orang yang guna barang kita, makin ramai yang dapat manfaat. Itu antara kenapa pereka bentuk ni dia suka melaksanakan produk-produk yang direkanya sendiri. Okey. Kemudian mestilah mesra alam sekitar. Yang ni pun penting sangat. Mestilah mesra alam sekitar. Tak menjejaskan alam sekitar. Janganlah buat-buat barang tersebut tak ada cara pelupusan dia. Sukar untuk dilupuskan. Mengambil masa 4,000 tahun nak lupus. 4 juta tahun nak lupuskan. Jadi kalau boleh kita invent satu benda tu, dia boleh dikita semula ke, ataupun menggunakan produk kita semula ke. Jadi dia lebih bagus macam ni. Guna botol, buat tanaman hidroponik macam ni. Nampak dia lebih baik. Sebab itu kena faham. Ini antara etika-etika yang perlu dikawal oleh pereka bentuk tu supaya dia tidak menyinggung mana-mana pihak. Okay. So, kalau untuk pengetahuan awak, kita juga sebenarnya sebagai pereka bentuk, dia ada satu benda yang boleh mengawal hasil kerja kita supaya tidak diciplak oleh orang lain, iaitu yang disebut sebagai harta intelek. Harta intelek ni adalah hak tertentu kepada pemilik sebab eksklusif. Jadi orang lain tak boleh nak tiru ni. Kalau orang tiru, kita boleh saman dia. Kita boleh ambil tindakan undang-undang terhadap dia.
Jadi dia ada undang-undang yang melindungi kita, iaitu undang-undang harta intelek. Jadi ni boleh dapatlah IPO kalau saya tak salah nama dia. My IPO. Okey. Yang kelimanya adalah dianya mesti selamat dari guna. Tak ada memberikan kesan sampingan, tak adalah orang pakai baju tu, lepas pakai baju badan berkudis dan sebagainya. Tak boleh lah. Okey. Baik. So itu tentang etika kepada reka bentuk. Etika kepada reka bentuk. Sebagai reka bentuk, awak kena patuh kepada etika-etika ini. Okey, dan lain terakhir, kita nak tengok kerjaya apa yang boleh masuk kalau berada dalam bidang reka bentuk ni. Apa benda nak jadi? Benda apa nak jadi kan? Okey, benda apa nak jadi? Okay, ini antara kerjaya-kerjayanya. Awak boleh terjun dalam bidang arkitek. Arkitek adalah orang yang merancang reka bentuk dan pelan bangunan. Dia bukan buat bangunan tu, tetapi dia rancang macam mana bentuk dia. Contoh bentuk yang canggih kalau kat Malaysia ni yang selalu menjadi perbincangannya adalah KLCC. Menara berkembar KLCC. Antaranya mungkin Istana Seri Menanti. Ada banyak lagi beberapa bangunan-bangunan yang dijadikan sumber inspirasi kepada para arkitek di Malaysia. Okey. Boleh jadi juga mereka bentuk automotif, iaitu mereka bentuk badan kenderaan. Okey, mereka bentuk kejuruteraan, mereka bentuk litar elektrik, mereka bentuk mesin, mereka bentuk bangunan, mereka bentuk jentera. Kan? Ataupun mereka bentuk grafik yang paling ramai orang buat. Buat lukisan, buat logo, buat iklan. Okey, mereka bentuk fashion, buat baju, buat pakaian. Untuk haiwan ke, untuk manusia ke, perhiasan sekalipun. Ataupun mereka bentuk permainan. Suka tak main game? Ya, ada orang yang mereka bentuk. Sama ada mereka bentuk karakter dia, mereka bentuk grafik dia, mereka bentuk muka dia, mereka bentuk game tu sendiri. Mereka bentuk permainan tu. Nak buat apa, lepas ni kena buat apa tujuan dia, apa dia markah dia dapat, apa yang kita boleh pergi lagi. Okey. Kemudian, mereka bentuk persembahan makanan. Ini pun sama juga. Nak buat makanan tu memang buat je. Tapi kita kalau boleh nak persembahkan dalam bentuk yang terbaik supaya individu ada pilihan untuk pilih makanan mana yang menarik perhatian dia. Nampak simple tapi dia mempengaruhi. Mereka bentuk industri. Okay, nak buat peralatan ke, mesin ke, nak buat sistem tersebut ke. Okay, reka bentuk pengajaran. Ni nak jadi cikgu, tak semestinya awak pergi mengajar. Awak boleh reka bentuk macam mana langkah pengajaran tu dilaksanakan. Okey, reka bentuk hiasan dalaman. Reka bentuk bilik darjah, reka bentuk dalam bangunan. Seni bina landscape, reka bentuk luaran. Okey. Reka bentuk lampu. Lampu panjang, lampu pendek, lampu bulat, lampu langsung, lampu tak langsung. Reka bentuk produk. Lebih kurang macam ni tadi, reka bentuk industri Mereka bentuk peralatan untuk penggunaan awam, mereka bentuk perkhidmatan. Nampak? Okay, ni contoh macam awak nak reka bentuk sistem bas. Awak nak buat bas, nak buat syarikat bas, awak kena fikirkan juga macam mana nak buat sistem pergerakan bas tu, daripada mana ke mana, boleh tak pergi tempat lain, kan pergi tempat lain harganya berapa, ataupun kalau nak buat bas tu, bas berhenti, dekat mana dia berhenti, dekat mana boleh berhenti, dekat mana tak boleh berhenti. Jadi kena fikirkan. Itu mereka betul lah yang fikirkan. Siapa lagi? Faham? Okay. Baik. Okay, kita pergi lagi sikit sebab saya nak teruskan sahaja. Kita tutup bab yang pertama ni. Nanti masuk nanti untuk pengetahuan, nanti minggu pertama ataupun minggu kedua kita dah akan ada peperiksaan nanti. Sibuk sikit lah pada minggu pertama. Okay. So kita nak tengok pula tentang perkataan ini. Invensi dan inovasi. Dua perkataan yang dekat-dekat tapi bunyi dia lain. Apa itu invensi dan inovasi? Pernah tengok tak ni? Ini adalah wow. Mereka bentuk wow. Untuk pengetahuan, mereka bentuk Malaysia Airlines yang menggunakan logo wow. Okay, logo wow bulan. Okay. Ni.
Masjid Putra. Cantik kan? Masjid Putra. Okey, namanya dia ambil daripada Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi masjid ini salah satu inovasi kepada bentuk geometri. Kalau perasan ni. Bentuknya adalah bentuk geometri. Kalau kata adalah bintang ni bintang 8. Sekejap saya kira. 1, 2, 3, 4. Sebelah kanan ni bintang 8 kalau salah. Okey, bintang 8. Okey. Dia adalah kebanyakannya inovasi yang ada kat sini adalah daripada inovasi geometri. Ni sama juga kat sini ni. Cacak ni. Tanda tajam. So kalau kita tak belajar reka bentuk, tak belajar inovasi, tak belajar invensi, kita tak tahu macam mana nak buat. Okey. Pemacu pena, pen drive. Ni saya cakap dia. Dicipta oleh seorang rakyat Malaysia. Namanya Datuk Puah Ken Sang. Daripada Sekinchan, Selangor. Ini bekerja sebagai ketua pegawai eksekutif di Phison Electronic di Taiwan. Okey. Nampak? Besar sumbangan dia. Jadi kita nak tengok apa tu invensi dan inovasi. Okey. Biasa saya akan sebut macam ni. Nak ringkas, nak faham. Invensi ni dalam bahasa Inggeris disebut sebagai invention. Okey, invention. Invention ni adalah penciptaan. Okey, penciptaan. Sekejap. Kita nak habis dulu. Okey, invensi ni adalah penciptaan. Okey, manakala kita kecilkan sikit awak pun boleh gambar kecil sikit lah. Apa manakala inovasi ni pula dia adalah dalam bahasa Inggeris kita sebut dia innovation. Innovation dia adalah pembaharuan. Okey, pembaharuan. Jom kita tengok dulu. Okey. Invensi merupakan kaedah atau proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baharu serta belum pernah wujud sebelumnya. Menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru belum pernah wujud. Sebelum tu tak pernah wujud, awaklah orang pertama wujudkan, dia adalah kita panggil sebagai invensi, invention, penciptaan baru. Sama ada awak buat tu daripada eksperimen ke, daripada uji kaji ke, tak sengaja jumpa ke, terfikir tiba-tiba ke. So itu kita panggil dia adalah penciptaan. Okay. Manakala inovasi pula ataupun innovation kita sebut sebagai pembaharuan. Dari sudut buku ni kata inovasi adalah pengubah suaian terhadap produk sedia ada. Awak ada barang, awak ubah, awak tambah baik. Awak jimatkan tenaga dia, jimatkan kos dia, desainkan dia lebih cantik. Itu kita panggil dia sebagai innovation ataupun pembaharuan. Biasanya barang tu dah ada tapi awak tambah baik. Contoh, okay, screwdriver. Saya ada screwdriver. Ini screwdriver. Screwdriver biasa yang macam ni. Jadi tambah baik screwdriver. Jadikan dia mesin. Jadikan dia mesin. Jadi mungkin tambah pada barang dia boleh pusing ni. Macam tu. Mungkin lah. Mungkin macam tu. Jadi dia akan tambah baik. So itu kita panggil dia sebagai innovation. Tambah baik. Kalau sebelum ni phone kita. Phone kita dah macam dah lengkap. Ada tak benda apa yang kita boleh tambah baik? Mungkinlah casing dia boleh jadi stand ke, ataupun boleh tengok TV ke kat phone. Sekarang pun dah boleh kan. Tapi sekarang kena ada capaian internet lah. Mungkin ada satu gadget yang lain, awak tambah je, tak perlu nak beli gadget lain. Tambah je gadget tersebut, dah boleh tengok TV online dan sebagainya. Tanpa perlu internet lah, mungkin lah.
Tak tahulah. Kalau kita sebagai mereka bentuk, kita nak fikir, kena ada beberapa perkara yang kita kena timbangkan. Okay, itu yang maksudnya inovasi dan juga invensi. Okay, so itulah yang akan menyebabkan teknologi ni bertambah maju. Kerana kita sebagai mereka bentuk kena fikirkan, menyelesaikan masalah yang sedia ada. Contoh buku ni. Buku payah nak bawa lah. Nak bawaan payah. Jadi, ada orang yang fikirkan, apakah salahnya kalau buku ni kita buat dalam bentuk elektronik. Tukar dalam bentuk yang kita boleh tengok kat mana-mana. Perlu bawa phone je. Boleh tukar dalam bentuk PDF macam ni. Buku teks awak. Yang saya tayangan ni buku teks awak. So, hari ni tak perlu nak beli buku teks pun. Online banyak. Tetapi masalahnya kita kat sekolah tak boleh nak bawa phone, tak boleh bawa tablet. Jadi awak tak boleh nak akses terus ada buku teks secara online. Paksalah ada buku teks secara fizikal. Okay. Jadi kita kena faham bahawa kenapa wujud reka bentuk dan teknologi, kerana hari-hari kita perlukan penyelesaian masalah. Hari-hari manusia tu perlu kepada teknologi untuk mudahkan kerja dia. Okay, sebab tu akan ada invensi ataupun inovasi. Okay, baik. Ini antara contoh wujudnya invensi dan juga inovasi. Dalam contoh pertahanan. Ni dalam contoh pertahanan akan ada orang yang buat robot pengesan periuk api. Okay, so kalau sebelum ni orang yang pergi tengok periuk api tu kena test satu-satu, kena hapuskan dia. Tapi hari ni dah ada robot yang bantu untuk bukan saja kesan, tapi mungkin nak hapuskan periuk api tersebut. So penting dalam bidang pertahanan. Okay, dalam bidang pendidikan, hari ni macam-macam inovasi dalam bidang pendidikan. Semua dah pakai kamus, dah pakai tablet. Macam-macam, canggih lah. Nak kita dah ada dalam era PDPR itu. Ramai cikgu dah mula buat video lah, buat audio lah, jadi artis lah, macam-macam. Okay. Kemudian, dalam bidang kesihatan. Hari ni penggunaan jam. Jam dah boleh buat macam-macam. Ambil gambar boleh, ukur degupan jantung boleh. Ini dalam bidang kesihatan. Dia boleh ukur kita punya heartbeat. Boleh beritahu. Okay, ada jam tu canggih. Dia boleh bergetar kan, jam. Smartwatch sekarang. So, bila degupan jantung kita terlampau tinggi. Macam ni 162. Ini tinggi ni bawah. Ni 162 ni. Bila 162 je dia bergegar. Gerung. So, ni tinggi. So, cepat-cepat kita kena rehat dan sebagainya. Jadi, dia bantu untuk kita alert kepada kesihatan kita. Itu penting. Dalam bidang perbuatan, dah ada pencetak 3 dimensi. Boleh cetak tupai. Boleh cetak mainan sendiri. Yang ni, boleh buat tempat letak telur sendiri. Menggunakan pen. Ni pen ni kita ada. Nanti belajar tingkatan 2. Pen 3D. Yang ni mahal lah. Beli 800 satu biji. Okey, dan teknologi maklumat. Yang ni lah paling cepat sekali. Dibina setiap tahun akan ada saja yang baru, yang pelik-pelik. Okey, bukan setiap tahun. Setiap 3 bulan sekali kan ada orang yang keluarkan phone sendiri. So, hari ni kalau nak pakai pen pun kita ada stylus pen yang boleh digunakan untuk tulis, boleh digunakan untuk lukis. Okey, macam-macam. So, invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini ni macam-macam lah. Okay, kalau dulu orang pakai seismograf, dia ada mesin seismograf. Tapi hari ni, telefon pun dah boleh kesan gempa bumi tu. Okay. Kemudian, ergo sensor pada phone, pada skrin komputer, dah ada dah. Macam-macam lah. Ini paling canggih hari ni kita boleh tengok kalau pergi masjid-masjid dia ada pengesan suhu automatik. Kan? Kita letak nampak gambar kita lalu kat muka tu, dia terus kesan kita punya suhu automatically. Canggih kan? Itulah kita nak teknologi ni tambah baik, berlaku invensi, berlaku inovasi terhadap teknologi, maka kita akan dapat manfaatnya. Sama ada kita secara individu, kita secara masyarakat, negara kita akan lebih maju dan sebagainya. Okay, so itu kepentingan terhadap kita belajar reka bentuk, bidang apa yang awak boleh masuk. Okay,
So, saya reflect semula benda yang awak dah belajar tadi. Pertama sekali kita nak belajar tadi adalah berkenaan dengan apakah peranan reka bentuk terhadap individu, apakah peranan reka bentuk terhadap masyarakat, terhadap negara. Kemudian belajar etika yang perlu dipatuhi oleh seorang pereka bentuk. Kemudian belajar berkenaan dengan invensi, belajar berkenaan dengan inovasi. Okey, saya tutup dulu bab yang pertama ini. Okey, moga-moga awak faham berkenaan dengan apalah yang kita kena tahu dalam reka bentuk dan teknologi di tingkatan 1 ini. So, sebagai kerja rumah, okey, saya nak awak buka muka surat 10 dan buat latihan di muka surat 10, 11 dan 12. Oh, bukan. 10, 11, 12, 13. Okey, 10, 11, 12, 13. Ada 4 muka surat sebelum kita jumpa pada minggu yang satu lagi selepas cuti. Okey, itu saja kerja rumah saya untuk awak. Kita jumpa pada masa di sekolah nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.